الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والذف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي
tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا أفضل الخلق الله. السلام عليك يا رحيم. السلام عليك يا رؤوف. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفاهيم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam mengikuti pengajian kitab fikih pada petang yang mulia ini. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, semua apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala berikan panjang umur, dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini kita menyambung kembali dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadah, iaitu juzuk yang pertama menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi mereka yang sudah ada kitabnya, bolehlah mereka buka pada muka surat yang ke-99. Muka surat 99. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah menyebutkan daripada bahagian air. Nah, kita telah mengatakan bahagian air itu terbagi pada 3. Satu namanya air yang suci lagi menyucikan. Setengah kitab dia menyebutkan nama air itu ialah nama air mutlak, iaitu air yang suci lagi menyucikan. Jadi air mutlak. Air mutlak tu maknanya air yang semata-mata air. Itulah dia punya air tu boleh digunakan untuk berwuduk, untuk mandi hadas besar, ya. Itu semua boleh digunakan. Dan dia suci, boleh minum dan boleh buat masakan. Jadi itulah namanya air yang suci lagi menyucikan. Dan ada pula yang dinamakannya air yang mustakmal. Mustakmal itu iaitu air yang suci tapi tidak menyucikan. Jadi bagaimanakah air itu suci tapi tak menyucikan? Iaitu air itu adalah daripada bekas wuduk yang wajib dan juga bekas mandi hadas besar yang wajib. Jadi kalau air itu kita tadah orang tu wuduk, kemudian kita tadah airnya, dia wuduk wajib. Kenapa wuduk wajib? Kerana nak sembahyang fardu zuhur. Jadi wuduk dia wajib. Dia tak ada wuduk tadi, jadi dia berambil wuduk. Jadi air yang dia tadah itu namanya mustakmal.
Airnya suci. Kalau kena baju kita, tak ada najis, boleh bawa salat. Tapi kalau kita nak ambil wuduk lagi dengan gunakan air yang sudah dipakai tadi, yang namanya mustakmal, dia tidak menyucikan. Tak bolehlah digunakan untuk nak berwuduk ataupun mandi hadas besar. Nah, kita juga telah mengatakan air mustakmal itu iaitu air yang di mana diambil daripada bahagian wuduk yang wajib. Andai kata kalau dia ambil wuduk tu wuduk sunat, umpamanya dia sudah ada wuduk, tapi dia dah ambil wuduk untuk salat zuhur, dah selesai, kemudian masuk asar. Bila masuk asar, dia nak mengambil wuduk lagi, tapi dia sudah ada wuduk. Maka keduanya dia ambil wuduk itu namanya wuduk sunat, yang disebutkan tajdidul wuduk. Tajdid, memperbaharui wuduk. Jadi hukum memperbaharui wuduk sunat. Jadi kalau sekiranya kita tadah air orang yang ambil wuduk tu sunat, maka air itu bukan mustakmal. Dia masih suci dan boleh menyucikan. Kenapa ustaz ni bekas wuduk? Wuduk dia tu wuduk sunat. Dia sudah ada wuduk. Tapi dia ambil wuduk lagi tu kerana nak solat yang lain pula. Jadi itulah namanya air itu masih lagi kekal suci dan menyucikan. Boleh digunakan untuk wuduk lagi. Dan kalaulah sekiranya dia ambil wuduk itu, dia basuh 3 kali. Yang kali pertama itulah namanya air mustakmal. Itu dia basuh anggota yang wajib. Ini itu tadah, itu air mustakmal. Dia suci tapi tak menyucikan. Tak boleh kita pakai lagi untuk wuduk. Tapi kalau dia bila basuh kali kedua, bila dia basuh kali ketiga, apa hukumnya basuh kali kedua dan ketiga? Hukumnya sunat. Jadi air itu ditadah. Basuh kali kedua, ditadah airnya. Basuh kali ketiga, ditadah airnya. Maka air ini namanya air yang suci, lagi menyucikan. Ustaz, ini dia ambil wuduk wajib. Betul, dia ambil wuduk wajib nak sembahyang zuhur. Tapi yang wajib dalam wuduk tu yang mana? Yang cucian pertama. Cucian kedua, sunat. Cucian yang ketiga, sunat. Nampak tuan-tuan? Jadi cucian yang kedua tu kita tadah. Cucian yang ketiga kita tadah. Air ini masih boleh digunakan kembali untuk wuduk yang wajib atau mandi hadas besar yang wajib. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan tentang air mustakmal. Dan dinamakan air itu mustakmal bila dia sudah melepasi atau tanggal daripada anggota kita. Jadi kalau sekiranya kita basuh tangan, apabila air itu sudah menitis tanggal daripada anggota kita, maka air itulah nama mustakmal. Kalaulah sekiranya masih lagi air itu melekat di tangan, air ini yang melekat kat tangan ni bukan mustakmal. Yang dinama mustakmal tu ialah yang sudah melepas daripada anggota kita. Kita kumpul, kita nak pakai balik. Itu namanya mustakmal kalau daripada basuhan yang wajib. Jadi di sini saya nak jelaskan di sini, kadang-kala ada orang dia keliru. Macam mana dia keliru? Jadi bila dia basuh tangan, kemudian kalau dah terlepas, nak sambung lagi, nak basuhkan atau nak rata-ratakan, ustaz ni mustakmal pula. Tidak. Selagi air tu ada di anggota kita, dia tidak nama mustakmal. Yang mustakmal, air yang sudah menitis terpisah dari anggota kita, yang dikumpulkan, itulah nama mustakmal. Ini nak kena faham, kerana kadang-kadang was-was syaitan, dia kata engkau dah tak boleh lepas tau, tangan tak boleh lepas tau, bila lepas nanti sambung balik nanti dah ke mustakmal. Tidak ya. Itu telah kita sebutkan dalam pelajaran lepas. Namanya air mustakmal tu kalau dia sudah terpisah dari anggota kita. Kalau belum terpisah, dia masih lagi air yang suci lagi menyucikan, sebab dia sedang dibasuh pada anggota kita. Habis ustaz, tangan kita ni sekarang kita dah basuh tangan kita, dan kemudian tangan kita bekas air, kemudian kita sambung lagi. Kan itu bekas air mustakmal tak? Jawapannya, tangan kita ini adalah alat untuk nak meratakan air. Jadi dia bukan air, tapi dia alat. Ya, seperti mana dalam pelajaran yang lepas juga kita dah sebutkan,
Andai kata kita ambil wuduk daripada satu baldi, air baldi tu tak banyak lah kan, tak sampai 2 kolah. Satu baldi air, kita senduk dia, kita pakai tangan, kita seduk dia, basuh muka kita. Kemudian lepas tu kita senduk dia lagi atau cedok dia, kemudian basuh tangan kita pula. Ustaz, ni tangan kita dah basuh muka ni, ini air mustakmal ni masuk dalam baldi tu, dah kira air mustakmal dah bercampur tu. Jawapan kita bahawa tangan kita ini dianggap sebagai migraf ataupun sendok ataupun kita kata gayung. Jadi digayung, dimasukkan dalam tangan tu dalam baldi seperti gayung. Jadi ustaz nak kena niatkan tak ni sebagai gayung? Dia dua pendapat. Pendapat mazhab Syafi'i yang kuat, diniatkan, wajib diniatkan di tangan aku ni gayung. Gayung tu maknanya sendok lah untuk dia angkatkan air tu. Dan pendapat yang kedua, pendapat ulama-ulama besar juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak wajib diniatkan sebagai gayung. Ambil saja sendokkan dia, cuci muka. Ambil saja air dalam tu, cuci tangan dia. Dan dia tak dikira mustakmal. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita boleh ambil wuduk dalam baldi. Ni kadang-kadang tempat-tempatnya susah air lah. Macam kampung-kampung yang tak ada air, paipnya berlari kan, ambil kepada perigi, jadi kita ambil wuduk pakai tu, ataupun kita tuang saja pakai jug, kita tuang, itu semua baguslah tu. Tapi kita kat bandar-bandar kita cuma buka kepala paip saja ya. Itu sudah banyak kemudahan lah ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi masuklah kita pada pelajaran hari ini, di mana sebelum kita mulakan bacaan, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Tuan Guru kita yang pertama sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekalian ahli bait dan keluarganya, dan sekalian para sahabat-sahabat yang diridai Allah, dan sekalian para tabi'in, dan sekalian para alim ulama kita yang salihin, khususan Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan sekalian para alim ulama kita yang telah berjasa menyampaikan ilmu sampai kepada kita, dan khususnya kepada Tuan Pengarang kitab ini, Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alwi, semoga Allah merahmatinya, dan yang di mana beliau mencedok ilmunya daripada beberapa banyak ulama, khususnya daripada Al-Arif Billah Al-Allama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga Allah merahmati kedua-dua guru kita itu, dan semoga Allah panjangkan umur mereka. Mereka masih hidup lagi di kota Madinah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat, lindungi mereka daripada segala perkara yang tak diingini, dan dikurniakan keberkahan dalam ilmu mereka, dan diberikan kita kebaikan dunia dan akhirat dengan barakah mereka, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita dah sebutkan air itu ada 3 jenis. Yang pertama ialah air yang suci lagi menyucikan, yang dinamakan tahur, atau di setengah kita sebut air mutlak. Yang keduanya ialah air yang mustakmal, yang suci tapi tak menyucikan. Yang ketiganya ialah apa yang kita akan baca sekarang ni di muka surat 99. Dan yang ketiga, berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bika fid darani amin. Nombor 3, air yang najis atau air yang terkena najis yang dinamakan dia mutanajis. Jadi mutanajis tu dalam bahasa Arab, maksud mutanajis yang kena najis. Jadi air yang najis adalah cairan yang dari asalnya, dari asli zatnya memang hukum najis, seperti air kencing. Air kencing tu memang najis, asal pun najis dia. Itu najis pada air itu sendiri. Air mutanajis adalah air yang suci akan tetapi kejatuhan najis, seperti air yang suci dalam timba, dalam baldi, dalam kita katakan dalam timba ya.
Kemudian kejatuhan kotoran haiwan, iaitu kencing haiwan ke atau kencing budak ke menitis masuk ke dalam timba tersebut atau dalam baldi kita, ya. Air baldi semua tu mana yang kurang daripada 2 kolah, yang kurang daripada 2 kolah. Kita dah sebutkan 2 kolah tu macam mana, Ustaz? 2 kolah tu ialah yang 245 liter. 245 liter. 245 liter tu besar mana? Macam 1 drum. Kalau kita tengok drum minyak, ya, yang di mana orang jual minyak 1 drum $40, $50 sebagainya. 1 drum tu, itu cukup genap-genap tu 245 liter. Jadi kalau air tu kurang dari 245 liter, itu namanya kurang dari 2 kolah. Jadi kalau sekiranya termasuk najis, maka jadilah air itu mutanajjis, ya. Faedah, air najis atau air mutanajjis tidak boleh digunakan untuk bersuci. Di muka surat 100, air yang najis atau mutanajjis tak boleh digunakan untuk bersuci dan boleh digunakan untuk mematikan api dan semacamnya. Jadi dia tak boleh digunakan untuk berwuduk, tak boleh untuk mandi hadas besar. Tapi dia boleh digunakan untuk kita nak basuh baju ataupun nak matikan api, ya. Dan sepertinya lah. Jadi itu semua diharuskan. Cuma basuh baju ni, kalau baju tu suci, kalau baju tu najis, maka dia tak boleh juga sebab dia tak menyucikan. Ya, airnya. Maaf. Dia basuh baju tak boleh lah, ya. Pasal dia dah kira hukum air najis. Jadi dia tak bolehlah dibasuhkan baju yang kita nak pakai untuk kita nak solat. Jadi kalau sekiranya ya, ibu-ibu yang basuh kain baju anak-anak, ya. Kain baju anak-anak tu maaf kata kencing dia tak jaga apa semua kotoran dia. Ya, jadi kita bila basuh jangan campur dengan baju ibu ayah yang nak pakai solat. Jadi bila kita basuh nak campur sama, jadi dah datang. Okey. Jadi dengan itu maka dia maaf kata, iaitu kalau sekiranya dia basuh sama, jadi air yang dalam washing machine tu, tak sampai 2 kolah. Jadi dah masuk baju anak, dah jadi air tu sudah jadi mutanajjis. Masuk baju bapa pula, dah baju bapa pun jadi mutanajjis. Jadi tak boleh buat salat. Macam mana, Ustaz? Jadi kalau kita nak buat, kita khususkan basuhkan baju anak-anak baju sahaja. Kemudian dah buang air dia semua, kemudian baru basuhkan baju bapa. Ataupun kan baju bapa dengan mak dah basuh dulu, kita nak jimat air kan, basuh dulu, kemudian lepas tu barulah kita basuh yang kita katakan maaf tuan-tuan, ya. 1 set 3 buku. Dengan hikam sekali ni. Dengan hikam dengan ini. Ni hikam Sirah Salikin. Maaf tuan-tuan, ya. Jadi macam itulah dia makna di sini. Kita apabila basuhkan baju tu, kita kena ada tertib. Jadi baju mak bapak yang bersih lah kan, dia cuma kotor peluh saja. Jadi itu kita basuh dulu. Kemudian dah basuh semua, kemudian baru diikuti dengan kain baju anak-anak. Kalau kita nak lebih baik lagi, kalau sekira baju-baju tu ada kotoran najis, maupun baju orang dewasa atau baju anak-anak, kita bilas dulu. Dah bilas dah maknanya air dah berlari, jadi najis dah hilang. Kemudian lepas tu barulah kita nak campur semua, tak menjadi apa-apa masalah. Sebab apa? Sebab kita sudah bilaskan dia lebih awal. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, cara bagaimana kita nak mengatasi masalah kalau sekira orang yang ada nak membasuhkan baju yang ada yang antaranya bercampur dengan pakaian yang kena najis. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kemudian kita pergi pula pada muka surat sama juga, muka surat 100, di pembahagian air dari segi tingkatan keutamaan darjatnya. Air pun ada beberapa darjat. Air yang dalam tingkatan pertama sekali ialah air yang keluar daripada jari-jari Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini air nombor 1, best sekali. Macam mana?
Jadi dalam waktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada peperangan di Taif pada tahun 8 Hijrah, pada bulan Syawal, masuk bulan Zulkaidah. Kemudian Nabi nak balik, masuk balik ke Mekah. Nabi berhenti di Ji'rana. Sampai di Ji'rana, air periginya sudah kering. Jadi tak ada air. Jadi Nabi SAW minta sahabat-sahabat, siapa-siapa ada air, dikumpulkan sikit. Dapatlah simpan dalam satu baldi. Nah, satu baldi air itu. Tapi tak banyaklah dalam satu baldi. Ini sahabat ramai ni. Lebih kurang dalam 3,000, 8,000, 4,000, 5,000 orang. Macam mana nak ambil wuduk air satu baldi? Nabi SAW letakkan tapak tangannya dalam baldi. Dan air tu keluar daripada celah-celah jari Nabi. Masya Allah. Ustaz nampak ke? Kita tak nampak. Tapi air tu sentiasa ada. Dan sahabat-sahabat ambil sendok dia. Kemudian ambil lagi 2-3 gayung lagi. Buat mandi. Kemudian buat wuduk. Buat minum air. Masya Allah. Air tu sentiasa penuh. Dan tangan Nabi tak dikeluarkan lagi. Sampai semua sahabat dah selesai. Baru Nabi keluarkan tangannya. Jadi itulah air yang keluar pada celah-celah jari Nabi SAW. Itu air nombor 1. Yang paling bagus sekali. Yang keduanya, air Zam-Zam. Itu kita dah tahulah air Zam-Zam tu. Air yang Allah Ta'ala keluarkan daripada bumi. Ketika Nabi Allah Ismail AS. Yang masih baby lagi kehausan. Dan ibunya Siti Hajar mencari-cari air. Lari-lari antara Safa dan Marwah. Yang ketiganya, air telaga Kautsar di syurga. Masya Allah. Air telaga Kautsar yang di mana siapa yang minum seteguk daripada air telaga Kautsar itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi itu kelebihannya air telaga Kautsar di dalam syurga. Itulah Allah Ta'ala sebutkan, Inna a'tainakal Kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah anugerahkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar, iaitu telaga Kautsar. Tapi ada tafsir-tafsir yang lain lagi lah yang memberikan makna Kautsar itu dengan makna yang lain. Dan yang keempatnya ialah yang paling afdal untuk kita berwuduk ialah air Sungai Nil. Wah, Sungai Nil kat mana ni? Kat Mesir. Wah, bagus ni. Memang Sungai Nil barakah tuan-tuan dia. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sungai Nil ni sudah mula nak kering. Tak ada airnya. Maka sahabat pun mengadu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun tulis surat. Ya Nil, kalau sekiranya kau mengalir dengan kehendak Allah, kau mengalirlah terus. Kalau kau mengalir kerana kehendak kau, maka kau berhenti. Maka surat itu dibawa oleh sahabat, letakkan Sungai Nil. Bismillah, letakkan kat Sungai Nil. Terus Sungai Nil mengalir sepenuh-penuhnya. Pada zaman dahulu, orang-orang Arab Mesir jahiliyah, setiap tahun mereka akan mengorbankan wanita nanak dara yang cantik, dihiaskan dengan pakaiannya sebagai habuan makanan kepada penjaga Sungai Nil. Penjaga tu apa? Setan dia lah, jin dia. Jadi sebagai habuan dia supaya Sungai Nil mengalir. Jadi bila datang Islam, no more such thing. Tak ada lagi, tak boleh. Kita hanya berdoa, minta pada Allah. Itulah dia karamahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan perkara ini berlaku lagi pada zaman Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah, keturunan Nabi Rasulullah SAW, yang makamnya ada di Mesir, di Kahira. Beliau juga seorang perempuan wali Allah. Di mana pada zaman beliau, Nil sekali lagi, dia tak begitu rancak bergerak kerana sudah mula berkurangan air. Maka orang datang mengadu kepada Sayyidatina Nafisah. Sayyidatina Nafisah ambil dia punya selendang dia. Kau campakkan selendang aku kat Sungai Nil ini. Masya Allah, bila dia campakkan saja, Sungai Nil terus mengalir lagi dengan penuh airnya. Alhamdulillah sampai hari ini Sungai Nil masih lagi mengalir. Jadi itu air yang barakah, Sungai Nil. Dan kedua seterusnya, semualah sungai-sungai, semua air mata air seluruh dunia. Pembahagian air dari segi tingkatan hukum menggunakannya. Jadi tuan pengarang kita ni, Masya Allah ya, banyak dia punya maklumat, dia informasinya. Jadi semua dia masukkan dalam kitab ni untuk kita punya manfaat. Jadi siapa yang nak ambil manfaat, dia dapatlah. Siapa tidak, tak ada apa-apalah ya. Ini cuma sebagai tambah-tambahan saja. Air dari segi hukum menggunakannya terbagi pada 6. Yang pertama yang wajib, iaitu menggunakan air untuk semua yang wajib. Ambil wuduk yang wajib, mandi hadas besar wajib. Yang kedua, menggunakan air itu sebagai sunnah
sunat menggunakan air itu ambil wuduk yang sunat seperti tajdid wuduk, memperbaiki wuduk, atau kita mandi sunat Jumaat, dan mempergunakan air itu dengan secara makruh kerana kita menggunakan air itu air musyammas. Air musyammas itu apa? Air yang dipanasi matahari yang telah kita belajar 2-3 hari lepas ya. Dan yang keempat ialah khilaful aula. Apa tu khilaful aula? Dah kita sebutkan dalam pelajaran kita yang dahulu. Khilaful aula tu maknanya menyalahi keutamaan. Bukan makruh, tapi menyalahi keutamaan. Apa dia? Seperti menggunakan air zam-zam untuk bersihkan najis. Ya Allah, engkau ni guna zam-zam untuk nak beristinja. Tak boleh ke? Boleh, tapi kan air zam-zam ni mulia. Itulah dia. Tapi sah, cuma menyalahi keutamaan. Cuma ialah kalau dah tak ada air, terpaksalah guna air zam-zam, apa nak buat ya. Dan yang kelima, haram menggunakan air, iaitu menggunakan air hak milik orang. Ambil hak orang tak cakap, tak minta izin. Mentang-mentang kau nak ambil wuduk, kau pun ambil saja hak orang. Tak boleh. Ustaz ni kita ambil wuduk ni wajib nak semayang. Betul, tapi jangan kerana kau nak semayang, kau ambil hak orang. Seperti juga kalau kita nak pakai pakaian. Kita nak pakai pakaian kita, nak menutup aurat untuk solat. Tapi kita curi pakaian orang. Apa hukumnya? Haram, berdosa. Macam itulah dia tuan-tuan ya. Dan yang keenamnya, mubah, iaitu harus menggunakan air yang selain daripada masalah di atas yang disebut tadi ya. Itu sebagai tambahan lah tuan-tuan ni, untuk sebagai informasi ekstra. Dan yang ketiga, cara menyucikan air yang najis. Ya. Cara menyucikan air yang najis atau mutanajis. Jadi dalam bab air ni kita dah sebutkan daripada segi hukum dia dan kemudian pembagian air. Nah, sekarang kita nak membicarakan tentang yang di mana dikatakan tu air yang najis atau mutanajis, tapi nak jadikan dia air yang suci. Macam mana? Ustaz ni air ni dah najis ni. Air ni dah terkena najis. Macam mana kita nak sucikan dia pula? Ada jalannya. Untuk mensucikan air yang najis atau mutanajis, ada 3 cara. Ada 3 cara. Pertama, hilangnya sifat-sifat najis. Kita dah tahu. Sifat najis tu apa? WBR. World Boxing. Alamak, apa Ustaz? Tak adalah. Ni cakap je. Warna, bau, rasa. Nampak? Itu sifat air. Warna dia hilang. Bau dia hilang. Rasa dia hilang. Jadi kalau sekiranya berlaku yang demikian itu, seperti mana yang disebut dalam kitab kita ini, setelah ditinggalkan air itu untuk jangka waktu yang lama. Air 1 baldi. Ya. Air 1 baldi. Kemudian sudah terkena najis, tapi lama tak dipakai, ditinggalkan kat rumah. Mungkin kita pun musafir, kita belayar. Tapi bila kita balik, warna, bau, rasa najis tak ada dah. Dah macam normal dah. Jadi kata tuan pengarang kita di sini, hilangnya sifat-sifat najis yang terdapat pada air tersebut kerana air tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka air tersebut dihukumkan telah kembali suci dan menyucikan, iaitu tahur. Cara ini boleh dilakukan jika air tersebut telah sampai kepada ukuran 2 kolah. Tapi syarat airnya lebih pada 2 kolah atau kurang-kurang 2 kolah. Makna apa? Air banyak. Bukannya air 1 baldi. Tadi sebut 1 baldi kan? Bukan air 1 baldi. Air yang banyak. Jadi misal katalah ya, air dalam 1 kolam. Kolam kita ambil wuduk. Masjid-masjid dulu ada kolam. Ya. Kemudian terjatuhlah. Ya, kita kata bangkai. 1 tikus sudah terjatuh masuk. Ya. Kemudian kita dah nampak warna dia dah berubah. Bau dah berubah. Ustaz, ini air ni dah jadi mutanajis ni. Dah jatuh bangkai. Tapi dah 2 kolah. Tapi sudah berubah. Dah berubah warna atau bau atau rasa. Tapi dah lama dah tak pakai air tu. Terbiar dah 1-2 bulan. Kemudian tengok balik. Dah tak ada lagi lah warna, bau, rasa tak ada. Dah balik normal lah. Kalau dah balik normal, air itu boleh digunakan untuk berwuduk. Suci lagi menyucikan. Tapi dengan syarat.
warna, bau, rasa najis dah tak ada lagi. Itu dia punya satu caranya untuk kita menghilangkan ataupun kita katakan mengubahkan daripada hukum mutanajis kepada hukum suci lagi menyucikan. Cara ini lebih dikenali sebagai tulul mukti. Tulul tu bahasa Arab, lama. Mukti tu terbiar lama, ya. Contohnya Zaid memiliki setimba air yang kadarnya 2 kolah. Setimba ni, cakap timba ni kita ingat macam air satu baldi, air satu kita katakan satu gayung. Itu kita bahasa, tapi bukan maksudnya demikian, iaitu 2 kolah. Sebab tu disebutkan, diekspreskan 2 kolah. 2 kolah tu maknanya yang banyaklah, 245 liter. Dan terkena air kencing atau darah. Jadi bila terkena air kencing atau darah, air tersebut didiamkan selama sebulan. Didiamkan. Kita dah belajar pada pelajaran yang terakhir, air terbagi pada 2. Air yang sedikit, air yang banyak. Kalau sedikit kurang pada 2 kolah. Kalau yang banyak 2 kolah atau lebih. Kalau yang kurang pada 2 kolah, kalau terkena najis, kencing ke, darah ke, ya, ataupun tikus jatuh mati ke, warna, bau, rasa tak berubah pun, tetap hukumnya mutanajis. Dia sudah jadi najis. Itu dah confirm. Kalau kurang pada 2 kolah. Tapi kalau lebih pada 2 kolah, mana air banyak. Air banyak, kalau termasuk najis, kalau tak berubah sifat air, warna, bau, rasa, dia kekal suci lagi menyucikan. Tertitis air kencing budak termasuk dalam satu kita drum yang besar, air yang penuh 245 liter. Macam mana Ustaz? Tengok airnya tak berubah warna, bau, rasa tak berubah. Kekal air itu suci lagi menyucikan. Tapi kalau sudah berubah salah satu sifat air itu sudah jadi mutanajis. Baiklah, kalau air itu sudah jadi mutanajis, boleh tak dia kembali balik pada asal suci menyucikan? Boleh. Kalau kita biarkan lama, tak dipakai dia, lama-lama warna dia, bau dia, rasa dia dah balik seperti normal, seperti sebelum masuk najis. Jawapannya, dia sudah kembali suci lagi menyucikan. Itu dah tuan-tuan ya. Itulah maksudnya. Dan terkena air kencing atau tersebut didiamkan selama sebulan, kemudian hilang warna, rasa dan aroma. Aroma tu bau dia lah ya, najis tersebut, maka hukum air tersebut menjadi suci kembali. Cara keduanya, bagaimana air mutanajis boleh jadi kembali suci menyucikan? Diadakannya tambahan airnya suci atau airnya mustakmal atau air mutanajis pada air najis tersebut, sehingga air tersebut sampai pada ukuran 2 kolah atau lebih dan tidak terdapat sifat-sifat najisnya. Maka air tersebut dihukumkan telah kembali suci dan menyucikan. Jadi air tahur artinya suci lagi menyucikan. Meskipun setelah menjadi suci dipisah-pisah, maka hukumnya tetap menyucikan juga. Jadi kalau sekiranya airnya sedikit, kita dah tidak sebut air yang sedikit, air satu baldi terkena najis, ya, terkena najis, jadi air ini mutanajis. Dah jadi mutanajis maknanya dia tak boleh dipakai lagi, dah jadi najis, tak boleh pakai, tak suci dan tak menyucikan. Tapi kita tambahkan air yang lain pula, banyakkan dia, banyakkan dia sampai dia banyak, jadi air banyak, lebih pada 2 kolah. Macam kita kata air 1 kolam pula. Jadi tadi air 1 baldi, sekarang dah jadi 1 kolam pula. Habis Ustaz macam mana? Hilang warna, bau, rasa najis, dah tak ada lagi najis. Tak ada lagi bau, warna, bau, rasa, maka sudah jadilah dia tu suci. Jadi itulah dia tuan-tuan, suci lagi menyucikan. Walaupun air yang ditambahkan tu air najis juga, air mutanajis juga, ya. Jadi air 1 baldi ini yang tadi kita kata dah jadi terkena najis, dah jadi mutanajis, kemudian ditambah airnya mutanajis yang terkena najis juga, ataupun air mustakmal, ya, tapi dah dimasukkan dalam 1 kolam, sudah banyak dan tak ada lagi warna, bau, rasanya najis, maka air itu sudah jadi suci lagi menyucikan.
Habis ustaz, kalau air satu kolam tu sudah jadi suci lagi menyucikan, kita sendok pula, kita ambil pula satu gayung. Macam mana air ni? Air satu gayung ni sikit ni. Jawapan dia tetap hukumnya suci lagi menyucikan. Sebab dia sudah ambil daripada air yang sudah hukumnya suci lagi menyucikan. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi atas kaedah ini juga kadang-kadang kita lihat ya, sebahagian fatwa yang membolehkan new water. New water ni kita tahulah ya, iaitu kalau di Singapura lah ya, di mana air tu daripada lebihan-lebihan air gombah ataupun yang telah digunakan kotoran-kotoran manusia ni kemudian dikumpulkan, tapi dicampurkan dengan air yang bersih, yang suci, yang menjadikan dia tu sudah tenggelam, dah tak ada lagi warna bau rasa najis. Tak ada lagi lah. Pasal apa? Dia sedikit, dia 10%. Tapi dicampurkan dengan air reservoir yang banyak, besar punya air supply dia tu. Jadi dia punya kesan warna bau rasa najis tu dah tak ada dah balik semua macam biasa. Itu macam mana ustaz? Itulah hukum fikih di sini. Kalau asalnya air mutanajis, kalau sudah dicampurkan dengan yang lain dan menjadi banyak dan hilang warna bau rasa, maka dia sudah jadi suci lagi menyucikan. Tapi tak sedap lah ustaz, alamak. Itu terserah masing-masing lah. Itu masalah sedap tak sedap tu kau punya pasal. Tapi kita cakap dari segi hukum. Segi hukum, itulah dia hukum dia tuan-tuan dia. Cara ini lebih dikenali dengan mukasarah. Mukasarah dari segi bahasa Arab, memperbanyakkan. Lain halnya jika ditambah dengan minyak misk. Tapi kalau kita nak banyakkan dia ataupun nak hilangkan warna bau rasa, ya, air ni satu baldi termasuk najis, dah berubah warna dia ataupun baunya atau rasanya, ya, kita nak hilangkan warna bau atau rasa itu dengan gunakan minyak wangi, minyak atar, supaya hilang bau wangi, bau busuk najis, ataupun gunakan zafaran untuk hilangkan warna najis dia, atau hilangkan cuka untuk nak hilangkan rasa najis. Itu tidak boleh menghilangkan dia punya hukum. Airnya tetap air mutanajis. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi kita jangan nak buat cuba-cubalah. Alamak ini baulah. Kita letakkan minyak atar. Minyak atar ni hilang bau dia, wangi dah sekarang. Tapi airnya tetap asalnya air mutanajis, tetap hukum mutanajis. Sebab dia minyak atar, cuka, ya, dan juga zafaran bukan alat untuk menyucikan air yang mutanajis. Dia kena masuk air juga, ya. Dia bukan minyak ataupun wangi-wangian yang lain. Allahu a'lam. Dan cara nak menghilangkan air mutanajis kembali kepada air suci lagi menyucikan dengan mengurangi air pada air yang najis dengan cara mengeluarkan zat yang najis. Cara ini dapat mensucikan air najis dengan syarat air yang tersisa adalah mencapai ukuran 2 kolah. Jadi yang kita sebut ni semua air 2 kolah lah. Air 2 kolah. Maknanya air banyak. Air 1 kolam. Air 1 kolam sudah masuk najis. Kemudian dah masuk najis. Kemudian adalah warna bau rasa dia. Kemudian kita boleh keluarkan najis itu. Kita keluarkan. Umpamanya terjatuhlah tikus mati kat dalam situ. Kita keluarkan tikus tu, kita dah buang dia. Dah tak ada lagi warna dia, tak ada lagi baunya, dah tak ada lagi rasanya. Maka dia kekallah air itu kembali balik pada asal, suci lagi menyucikan dengan cara kita membuangkan najis itu dengan air-airnya yang boleh memberikan kesan tentang perubahan sifat air. Jadi yang mana yang mengganggu sifat air itu kita buangkan dia. Dan buang air itu masih lagi 2 kolah dan cukup dia. Dan dia tak ada lagi warna bau rasanya najis, maka dia cukuplah untuk jadi air yang suci lagi menyucikan. Cara ini lebih dikenali dengan cara binuqsanil ma'. Nuqsanil ma' makna mengurangkan air. Makna mengurangkan tu kita cedok keluarkan akan najis yang terjatuh itu, ya. Al-Imam Ibn Ruslan menerangkan cara-cara mensuci air dalam mutiara syairnya yang kita dah sebut sini. Wa in bin nafsihi tafal taghayyuru wal ma'illa ka za'farani yathuru. Itu artinya
Jika perubahan air terangkat dengan sendirinya atau dengan menambahkan air ke dalamnya, maka air tersebut menjadi suci dan menyucikan, dan tidak dapat menjadi suci jika ditambah dengan za'faran. Itu semua kita dah sebut tadi. Perkara yang keempat daripada masalah air lagi, ya, taghayyuru taqdiri. Jadi kita dah sebutkan air yang tahur, suci, menyucikan. Keduanya air yang kita katakan air mustakmal, yang suci tapi tak menyucikan. Yang ketiga ialah air mutanajjis, air yang najis atau yang terkena najis. Itu lagi langsung dia tidak suci dan dia tidak menyucikan. Yang keempatnya taghayyuru taqdiri. Taghayyur takdiri itu apa benda? Inilah yang ada sebut sini oleh tuan pengarang kita. Taghayyur takdiri adalah menghukumkan terjadinya perubahan pada sifat air atas dasar perkiraan. Atas dasar perkiraan tu macam mana? Ditakdirkan ataupun diandaikan. Macam mana Ustaz diandaikan? Andaian adakah mungkin boleh menjadi macam ni? Adakah mungkin boleh jadi macam ni? Itu namanya andaian. Dalam segi bahasa Arab, takdiri, yang ditakdirkan ataupun diperkirakan. Baik, perincian hukum dalam masalah taghayyur takdiri. Jika terdapat air yang suci dan menyucikan, kemudian bercampur dengan sesuatu, maka perincian hukumnya sebagai berikut. Air ini air yang suci lagi menyucikan. Macam kita kata ambil air pada paip, ya, letakkan dalam satu baldi. Kemudian tercampur dengan sesuatu. Jadi sekarang kita nak tengok apakah air dalam baldi ini jadi masih suci, menyucikan, atau tidak lagi menjadi suci, ataupun dia suci tapi tak menyucikan. Jadi kita dah belajar yang suci tak menyucikan namanya air mustakmal. Ya, air mustakmal. Yang pertama, jika air tersebut tercampur dengan sesuatu yang najis, seperti segelas air kencing yang sifatnya sama dengan air yang tahur, iaitu tidak memiliki bau, rasa dan warna, maka hukumnya adalah wajib diperkirakan dengan 3 perkara. Jadi sekarang air yang di mana satu baldi, ya, ataupun kita katakan kalau satu baldi ni kita dah sebutkan, kalau air ni sedikit termasuk najis, walaupun tak berubah sifat air, tetap hukum najis. Tapi bilakah dia dikirakan, ambil kira kita kata warna, bau, rasa, bilakah dia ambil kira akan sifat air? Kalau sekiranya air itu air yang banyak, air satu kolam, termasuk najis. Najis itu pula sama rupa, bentuk, sifat dengan air dalam kolam. Macam misal kata air kencing. Air kencing ni satu gelas ataupun satu sendok, tetapi dia punya warna, bau, rasa tak ada perubahan seperti air putih biasa. Macam mana ni? Dia sudah termasuk dalam air. Nampak tak ada perubahan warna, bau, rasa? Tak ada. Tetapi sudah termasuk dalam air. Agak-agaknya ini air dalam kolam ni air najis ke, mutanajis ke? Tidak Ustaz. Ni tadi budak tu dia kencing, tapi kencing dah masuk dalam ni. Jadi kita nak tahu hukum dia. Itulah namanya takdiri, iaitu diandaikan ataupun dikirakan. Sini seperti maka dikirakan sebagai berikut. Jika air tersebut dicampuri dengan segelas tinta tu dakwat, apakah warna keseluruhan air tersebut akan berubah? Jadi ini dia punya cara menyelesaikan masalah. Jadi kalau air dalam kolam tu masuk satu tinta tu ink lah, dakwat. Ya, dakwat. Kalau tadi kita katakan satu gelas kencing budak, ya, tetapi tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa, masuk dalam kolam. Kalaulah sekira ink dakwat tu masuk dalam kolam, apakah dia akan merubahkan warna atau bau atau rasa? Itu satu, ya. Dan B di muka surat 104, jika air tersebut dicampuri dengan segelas minyak mis. Minyak mis tu apa? Minyak atar, ya. Mis tu minyak wangi lah. Apakah bau keseluruhan air itu akan berubah? Jadi tadi warna kalau dakwat. Ini kalau sekira masuk minyak wangi, apakah akan berubah warna ataupun bau dia berubah?
Ataupun jika air tersebut dicampuri dengan segelas cuka, apakah keseluruhan air tersebut akan berubah rasa dia? Setelah diadakan 3 perkiraan di atas ini, warna, bau dan rasa kalau tercampur dengan dakwat, atau tercampur dengan minyak wangi, atau tercampur dengan kita katakan air cuka dalam satu kolam air itu, apakah akan berubah atau tidak? Setelah diadakan perkiraan di atas, maka perincian hukum. 1. Jika terjadi perubahan pada hukum akal ajalah. Jika terjadi perubahan pada salah satu perkiraan warna, bau atau rasa, maka air tersebut dihukumkan mutanajis. Air itu sudah jadi najis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Dia bukan suci dan dia tak boleh menyucikan. Jadi kalau sekiranya satu gelas air kencing, na'udzubillah, kemudian masuk dalam satu kolam tu lebih dari 2 kolam lah, macam zaman-zaman dulu masjid-masjid ada kolam kan untuk ambil wuduk. Kemudian tak berubah lah warna, bau, rasa. Tapi kira-kiranya kalau lah termasuk satu gelas dakwat, berubah tak warna? Kalau kira-kira semasuk satu gelasnya minyak atar, wangi dia berubah tak bau ke airnya? Kalau kira-kiranya satu gelas cuka masuk, agak berubah tak rasa dia? Kalau ada kemungkinan boleh berubah, maka air ini walaupun nampaknya air najis kencing ini masuk dalam kolam tu, walaupun tak nampak perubahannya, maka tetap hukum air ini sudah dikira sebagai mutanajis. Ni Ustaz ni berbeza pula tadi daripada pandangan yang awal tadi. Awal Ustaz dah cakap kalau air lebih berdua kolah, kalau masuk najis tak berubah warna, bau, rasa, tetap hukumnya suci lagi menyucikan. Tapi ini pula dipikirkan takdiri. Takdiri ini makna diperkirakan. Ini kamu kata tak berubah, tapi kalau sekiranya macam tu punya, dia punya banyaknya tu kencing tu seperti tu, banyaknya dakwat ataupun minyak wangi ataupun cuka masuk dalam air tu, tak berubah tak? Kalau berubah, maknanya air ini sudah dihukum mutanajis. Jadi di sini ada dua sedikit pendapatnya agak berbeza, ya, berbeza. Tapi ini merupakan ijtihad lah, ijtihad. Jadi kalau sekiranya kita nak mengambil pendapat yang asal, pendapat asal air yang 2 kolah atau lebih yang banyak, kalau tercampur dengan najis, tak berubahkan warna, bau, rasa, maka itu sudah kita kirakan sebagai air yang suci, lagi menyucikan. Tapi ini sebagai tambahan, lebih lagi kita kata nak lebih menghalusi dalam masalah air oleh alim ulama kita. Dan jika tidak terjadi perubahan pada seluruh perkiraan di atas, maka air tersebut dihukumkan suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Jadi perkiraan di atas dapat dilakukan jika jumlah airnya banyak, iaitu 2 kolah atau lebih. Jika air tersebut, yang nombor 2, jika air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci, akan tetapi tidak menyucikan. Sesuatu suci tapi tidak menyucikan. Seperti segelas air bunga mawar atau air mustakmal yang sifatnya sama dengan air yang tahur, iaitu tidak memiliki bau, rasa dan warna, maka hukum ini dipikirkan dengan 3 perkara di atas juga. Mana sekarang ni kita ada hukum lain pula. Kalau air yang kolamnya tu, ya, air kemudian tercampur dengan sesuatu yang suci tapi tak menyucikan. Apa yang agaknya suci tak menyucikan? Air kopi, apa lagi? Air oren. Suci kan? Boleh minum kan? Boleh. Tapi boleh tak kita buat wuduk? Tak boleh lah, itu tak menyucikan. Jadi di sini kalaulah tercampur dengan air yang di mana air itu 2 kolah atau kurang pada 2 kolah, ya, 1 baldi air, termasuklah air jeruk. Jeruk tu apa? Limau lah. Dan bahasa Indonesia jeruk tu limau lah, orange, ya. Ataupun termasuknya minyan. Minyan tu apa? Minyan tu komunian lah, iaitu kita bakar komunian tu bau kan. Ataupun kita kata masuknya anggur, ataupun kita katakan air cecair anggur. Cecair anggur tu apa? Jus anggur. Jus anggur boleh kita minum. Kemudian air ni 1 baldi, termasuk air anggur, ataupun termasuk air oren, ataupun termasuk kita kata kemunian. Agak-agaknya berubah tak warna, bau atau rasa?
Setelah diadakan andaian itu di muka surat 105 atas sekali, setelah diadakan 3 perkiraan andaian lah, ya, perkiraan andaian, maka perinciannya, jika terjadi perubahan pada salah satu perkiraan di atas, maka air tersebut dihukumkan mustakmal dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Airnya bersih, suci, tapi tak boleh nak menyucikan. Itu sedikit lah kan. Kemudian termasuknya air jus limau ataupun jus anggur ataupun kumnian, ya, berada kemungkinan boleh berubah. Kalau boleh berubah, maka dia dinamakan air yang suci tapi tak menyucikan. Itu kalau sekurangnya daripada 2 kolah, ya. Tapi kalau lebih pada 2 kolah pun kalau dah berubah, dia tidak menyucikan. Dia suci tapi dia tidak menyucikan. Ini yang nak disebut dari sini, ya. Jadi kalau sekian ada perubahan, ya. Kalau kita sebut tadi yang awal, air yang lebih 2 kolah kau termasuk najis. Tapi ini bukan termasuk najis. Ini termasuk yang bersih. Air kopi termasuk di dalam satu baldi. Macam mana Ustaz? Air kopi ni berubah tak warna? Berubah. Kalau sekira berubah, dah tak boleh lah untuk buat wuduk. Dia suci, tapi dia tak menyucikan. Jika tidak terjadi perubahan pada seluruh perkiraan di atas, tak berubah warna, bau, rasa, maka air tersebut dihukumkan suci. Itu boleh dipakai dia untuk bersuci juga. Perkiraan ini dapat dilakukan untuk air yang jumlahnya banyak ataupun sedikit. Tak kira air itu banyak atau sedikit, maknanya kurang daripada 2 kolah atau lebih. Maka kalau sekira tercampur dengan sesuatu yang suci seperti air limak, air jus, ataupun air kelapa, ini semua suci, kita boleh minum. Tapi dah tercampur, berubah tak? Kalau tak berubah, maka dia bolehlah dia ambil wuduk, boleh kita buat mandi ada besar. Tapi kalau berubah, dia suci, tapi dia tak boleh menyucikan. Allah Ustaz, peninglah Ustaz, macam mana ni? Tak ada, itulah dia fikir. Fikir ni dari segi bahasa Arab tu makna faham. Yang penting kita faham. Jadi kita nak beramal, kita nak ambil wuduk, ya, kita dalam tempatnya susah air, kemudian air pula tercampur dengan air jus. Alamak, aku punya air oren tercampurlah dalam tempat botol air ni. Alamak, macam mana ni? Tengok ada berubah tak? Ada berubahlah warna dia, ada berubahlah rasa. Kalau dah berubah tu dia suci, tapi dia tak menyucikan. Kalau botol tu kan airnya. Kalau sekiranya termasuk air kencing, na'udzubillah. Kalau termasuk air kencing, sudah jadi mutanajis. Kalau air itu sikit, jadi sudah mutanajis dah, tak boleh kita ambil langsung, suci pun tidak. Jadi itulah dia tuan-tuan, ya. Kalau sekiranya kita dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, seperti orang di padang pasir. Kalau kita di bandar-bandar, di kampung-kampung mungkin air banyak. Tapi kalau di padang pasir, mungkin kita akan menjadi, kita perlukan pelajaran yang kita sebutkan ini, ya. Perubahan sifat air sebab tercampur sesuatu. Jadi jika terdapat air yang suci dan menyucikan, kemudian terjadi perubahan pada sifat-sifatnya. Jadi terdapat air yang suci yang mensucikan, mana air yang bersih yang boleh wuduk. Kemudian terjadi perubahan sifat, warna, bau, rasa, maka air tersebut dihukumkan menjadi air mustakmal. Mustakmal tu maknanya apa? Suci tapi tak boleh menyucikan. Jika sekira dia memenuhi 4 syarat. 4 syarat. Kita lihat ada air. Air ini kita nampak air satu baldi. Air satu baldi ini kita tengok, ini air ni boleh tak kita gunakan untuk nak ambil wuduk? Kita fikir balik. Kita tengok ada tak perubahan pada warna, bau, rasa air itu. Kalau ada, maka apa hukumnya? Jika berubah kerana tercampur dengan sesuatu yang suci, jadi pertama air ini kekal, maka air yang disebut tu menjadi air mustakmal, suci, tetapi tak menyucikan jika berlaku 4 syarat. Ada juga orang yang masih pening lagi, tapi tak apalah. Kalau gitu orang dah pening-pening ni, kita berhenti sampai nombor 5 dululah. Take your rest dulu. Pasal kesian orang pening-pening ni, nanti dia tak boleh belajar pula. Tak apa, kita bagi rest. Kita sambung lagi besok, insya-Allah. Jadi itulah dia tuan-tuan apa. Yalah, inilah fikir tuan-tuan. Tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan yang ambil, yang pentingnya kita ambil yang dia punya asas dia. Asas itu apa?
Air yang bersih lagi mensucikan. Air yang mustakmal, dia suci tapi tak boleh menyucikan. Dah kita dah bagi contoh dah. Dan yang ketiganya air mutanajis, yang terkena najis. Yang terkena najis, kita ambil satu hukum yang mudah. Kalau air itu sikit terkena najis, walaupun tak merubahkan warna bau rasa, tetap hukum dia mutanajis. Kalau sekiranya air itu banyak, kalau sekiranya termasuk najis, kalau tak berubah warna bau rasa, maka dia bersih dan suci lagi menyucikan. Kalau berubah salah satu warna bau atau rasa, walaupun banyak tapi dah berubah ni, dah berubah, dah tak boleh kita ambil lagi untuk wudu atau mandi ada besar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Dan insya-Allah kita sambung lagi besok pada perkara yang kelima pula. Wallahu alam ya. Jadi maaf tuan-tuan dan puan-puan ya. Memang pelajaran fikih ni dia perlu kepada kefahaman. Sebab tuan namanya fiqh itu faham, dan bahasa Arab tu fiqh itu faham. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada kelapangan pada malam ini, kita ada pengajian di Masjid Sultan di Singapura lepas maghrib jam 7.30 malam, iaitu pengajian Syama'il Muhammadiyah, kitab yang membicarakan perihal peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga insya-Allah lepas Isyak, kalau sekiranya tak ada apa-apa aral, lepas Isyak jam 9 malam ada pengajian di Masjid Hasanah di Teban Garden Singapura, iaitu pada jam 9 malam. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan ya, beberapa pengajian kita pada malam ni. Siapa yang ada kelapangan silakan, dan saya minta maaf banyak. Dengan itu kita berhenti dengan kita baca istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada mereka yang telah membuatkan bayaran pay now atau transfer. Cuma saya mintalah kerjasama, kalau mereka hantarkan pay now atau transfer, dituliskanlah komen dia tu atau pay transfer tu, dituliskan dia iaitu untuk apa? Untuk Maulid Nabi ataupun untuk madrasah, sebab kami pun sekarang dalam projek membangunkan 2-3 madrasah di Cambodia, dan juga iaitu untuk fakir miskin atau zakat. Sebutkanlah please lah ya, sebab saya diterima juga beberapa transfer tapi tak sebut apa-apa, jadi saya dalam keadaan bingung ini untuk apa ni ya. Jadi harap supaya para jemaah yang buat transfer itu tuliskan dia punya tujuan dia ya. Ada yang transfer sampai 3 kali tapi tak tulis, mungkin tak tahu kat mana nak tulis. Jadi kalau pay now tu dia tulis pay now transfer tu, kita delete dan kemudian kita tuliskan dia. Kalau yang lain tu tuliskan dia kat komen dia ya, kat komen. Ataupun messagekan kepada saya, letakkan dia punya snapshot dia tu, kemudian message pada saya, nombor kad pay now tu itulah message saya juga ya. Jadi itu kita tahu apa tujuannya dan sebutkanlah apa tujuannya, dan message tu sebutkanlah tujuannya. Baiklah, mari sama-sama kita baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyil habib ala aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه wasallim. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.